اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 10. Muka surat 10 baru yang kelima daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan supaya mengajar engkau dengan dia dengan lidah akan ilmu yang memberi manfaat dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Dan supaya mengajar ni ataf daripada kata yang terdahulu, supaya membaca engkau dengan dia dengan lidah akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibarat penuhnya ketahui olehmu bahawasanya menjadikan oleh Allah akan lidah bagi manfaat bagi kamu, supaya mengajar engkau dengan dia dengan lidah akan ilmu yang memberi manfaat. Ini sambungan fasal yang ketiga, ceraian yang ketiga daripada 7 fasal, 7 ceraian pada membicarakan 7 anggota: mata, telinga, lidah, perut, kaki, tangan, kemaluan. 7 anggota yang kita wajib pelihara. Jadi pembicaraan fasal yang pertama adalah pembicaraan mata, fasal yang kedua pembicaraan telinga, fasal yang ketiga pada membicarakan berkaitan dengan lidah, yang mana lidah adalah salah satu anggota yang sangat penting, yang sangat penting, yang sangat besar. Besar manfaatnya dan besar mudaratnya. Orang yang nak masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan lidah. Adapun kalau orang bisu nak masuk Islam dengan isyarat lah. Ini kita cerita hak normal ni, hak golik-golik, hak kebanyakannya. Jadi orang kafir nak masuk Islam adalah mengucap 2 kalimah syahadah dengan lidah. Kemudian di antara asbabur riddah, di antara sebab yang menyebabkan terbatal agama pula, di antaranya adalah dengan lidah. Sama ada terbatal agama dengan pegangan, perbuatan dan lidah. Tapi percakapan dia panggil. Tetapi antara 3 asbabur riddah, 3 sebab murtad ni, pegangan, perbuatan dan percakapan, yang paling banyak sekali menjadi punca murtad seseorang wal-iyazubillah adalah berpunca daripada percakapan, yakni berpunca daripada lidah. Tadi orang yang nak masuk Islam pun dengan lidah mengucap 2 kalimah syahadah. Terbatal Islam pun di antara sebabnya adalah dengan lidah. Besar manfaat dan besar mudarat. Kemudian di antara kesalahan yang berpunca daripada lidah ni, sebahagiannya
berkait dengan kesalahan sesama anak Adam, sesama kita, sesama manusia. Apabila kesalahan tu sesama anak Adam, sesama manusia, hak ni sukar untuk kita lepas daripada dosa kesalahan kita sesama kita, yang mana dosa sesama kita dibina atas musahah, dosa kita dengan Allah dibina atas musamahah. Musahah ni kalau kita kata speed lah, speed, kupi kloret, susah basa, dia gitu. Musamahah ni mana lebih kurang je lah. Musamahah ni orang panggil lebih kurang sikit. Musahah ni orang panggil, kalau kita kata cakap kampung payah basa, payah kira, payah nak selesai. Kalau dosa kita dengan Allah, kita hadap dengan Allah, mencukupkan rukun taubah, dengan taubah yang nasuha, Tuhan ampun. Mudah-mudah je Tuhan ampun dosa dengan Allah. Walaupun dosa dengan Allah tu sebesar-besar dosa, iaitu syirik. Dosa dengan Allah paling besar sekali dosa syirik. Dosa syirik pun bertaubah, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam, Tuhan akan ampun. Bukan kata dosa syirik, dosa kafir, sekalian dosa-dosa yang dilakukan pada masa kafir. Tu walaupun sebesar-besar dosa kafir syirik tu pun Tuhan ampun, mudah-mudah aja. Janji taubat. Mana taubat? Orang kafir nak taubat daripada kekafiran dia, masuk Islam lah, mengucap 2 kalimah syahadah, taubat lah tu, Tuhan ampun dosa kesyirikan. Hak kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Itu Allah Taala sama sekali tidak mengampuni dosa kerana mensyirikkan Allah kalau mati dalam syirik. Kalau mati dalam syirik, mati dalam kafir, sama sekali Tuhan tidak akan ampun. Mustahil, sama sekali Tuhan ampun. Mustahil pada syarak, mustahil pada akal, sama sekali Tuhan tidak akan ampun kalau mati dalam syirik. Adapun kalau dia syirik dan dia bertaubat dengan masuk Islam, Tuhan ampun. Ni dosa dengan Tuhan. Adapun dosa sesama kita, di antaranya berpunca daripada kita tak jaga lidah. Ni kena minta maaf dulu, mengaku salah dulu dengan orang yang kita buat salah, barulah kita menghadap minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah? Mudah? Ni kita dibina atas musahah, bina atas apa? Sepik lah, sepik, kupi, payah lah. Pernah kita minta maaf dengan orang kesalahan kerana kita kata ke dia, mengumpat contoh, minta maaf. Apa pun minta maafnya hari raya, bersalam, minta maaf lah. Kalau salah kata, minta maaf lah. Minta maaf tu. Salah kata ke apa? Yelah apa-apa pun. Apa-apa tu apa? Apa-apa tu apa? Yelah apa-apa. Apa dia? Tafsilkan, detailkan, halusikan. Tu. Kena raya sesal lah. Apa yang kita kata ke dia? Allah, gitu benar. Gitu. Lepas tu beringat kita tanda mulai. Tanda lepas kita kata kat orang tu, tanda hari ni kata gapo kat orang tu. Kena buka buku lah. Ni kata gapo. Minta maaf satu-satu. Kemudian orang yang kita wajib minta maaf. Orang yang kita minta maaf tu wajib ke maafkan kita? Sunat, tak wajib. Parok mu kata. Tak mau maaf kalau setara tu nak kata ni. Ni bukan dia kata seumpama ni berat ni. Tak maaf. Dia maafkan, sunat je, bukan wajib. Tapi besarlah pahalanya, besar. Tiba dia kata aku tak mau maaf. Berarti kita kata kan? Mu tak maaf, mu lagi aku sesat dah. Dah sesat. Jangan kata sesat dah giang saya sebab saya minta maaf dah. Awak lagi tak sesat sebab awak tak maafkan saya. Dah sesat. Siapa kata sesat saya kita maafkan kita? Gitu lalu. Tu kata dibina atas musahah tu. Payah kira, payah basa, sempit, sulit. Ni dosa dengan anak Adam. Tu kata jaga lidah mana.
Sebab tu Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah berkata dengan perkataan yang baik ataupun diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebab apa Nabi buat dua tu, beriman dengan Allah dan hari kemudian, beriman dengan Allah dan hari kemudian. Bapa tak kata beriman dengan Allah dan malaikat ke, beriman dengan Allah dan kitab ke, beriman dengan Allah dan rasul ke? Bapa beriman dengan Allah dengan hari kemudian. Hari kemudian ni pada masyarakat. Kalau beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat pada masyarakat, jagalah percakapan. Cakap perkara yang baik ataupun senyap. Sebab apa? Kalau bercakap tak jaga ni, man kasura kalam kasura saktu. Waman kasura saktu kasura zunubu. Waman kasura zunubu fannar aulabi. Banyak berkata-kata, banyaklah salah. Banyak salah, banyak dosa, banyak dosa. Banyak dosa kalau Tuhan tidak ampun, neraka. Tapi masalahnya banyak berkata-kata, banyak salah, banyak dosa, dosa dengan adam, tu masalahnya. Jadi kalau kita beriman dengan hari kemudian, Nabi kata bercakap dengan percakapan yang baik ataupun diam. Ada. Ni hak Nabi ni kata kalaulah kita boleh bagi jaminan. Boleh bagi jaminan, boleh jaga antara dua keng. Boleh jaga antara dua bainal lihyaihi. Boleh jaga antara dua keng dan boleh bagi jaminan jaga antara dua paha. Nabi bagi jaminan dengan syurga orang. Orang yang boleh bagi jaminan boleh jaga antara dua keng dan antara dua paha. Jaga lidah dan jaga kemaluan, nescaya Nabi boleh bagi jaminan dengan balasan syurga. Satu besar, di antaranya lidah, satu laginya kemaluan. Sebab itulah dua-dua anggota ni hanya dijadikan satu sahaja. Lidah satu, kemaluan satu. Kalau dua macam anggota-anggota yang lain, kira-kira warna agak. Dan jaga. Lidah dua, berzikir sebelah, mengupak sebelah. Dua. Telinga dua ni kan boleh dengar kan? Dengar kara ni retek, dengar kara ni retek. Dipasang telinga, dua-dua belah dia dengar. Dah dua telinga. Dengar ni retek, dengar ni retek. Kadang-kadang sapuk kali ni, kadang-kadang sapuk kali ni. Sebab apa? Dua telinga boleh dengar sebelah-sebelah. Dua lidah sebelah ni baca Quran, sebelah mengumpat. Dua kemaluan jeng. Dua kemaluan jeng. Nak jaga kat mana kalau ada dua? Tuan jadikan satu. Jadi di antara ini anggota yang besar, manfaat besar dia punya mudarat, di antaranya adalah lidah. Maka kita wajib pelihara lidah kita, jaga lidah kita, sebab lidah ni adalah di antara nikmat kurniaan daripada Allah, nikmat yang besar. Kita gunakan lidah ngaji Quran waktu terdahulunya, baca hati, berzikir, baca ilmu-ilmu yang memberi manfaat, itu lidah. Dan supaya mengajar engkau dengan dia, dengan lidah, akan ilmu yang memberi manfaat. Mengajar dengan dia, dengan lidah, akan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu, kalau sebut kata ilmu secara itlaq, yakni ilmu syariat, ilmu agama, tapi dikaitkan pula dengan yang memberi manfaat. Dia kait pula dengan yang memberi manfaat. Mengajar ilmu yang memberi manfaat. Ini orang yang mengajar. Yang terdahulu, fasal yang kedua pada menyatakan telinga pendengaran, guna pendengaran untuk mendengar Al-Quran, guna pendengaran untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, guna pendengaran untuk mendengar ilmu yang memberi manfaat, mendengar ilmu yang memberi manfaat. Hak tu hak di muka 9 kita dulu tu, ilmu yang memberi manfaat.
Kita nak mendengar ilmu yang bermanfaat ni, nak mendengar kena ada yang mengajar. Yang mengajar tu pula mengajar ilmu yang memberi manfaat. Jadi yang mendengar tu orang belajar. Ni mengajar ni, ni guru. Jadi antara dua ni, mendengar orang yang belajar, kemudian mengajar, antara dua ni mana hak mula-mula? Mengajar. Mana hak lebih besarnya? Mengajar. Sebab mendengar itu yang kedua. Tanpa orang mengajar, kita nak mendengar macam mana? Tanpa orang tu mengajar ilmu yang bermanfaat, macam mana kita nak mendengar ilmu yang bermanfaat? Sebab itulah adab guru lebih banyak daripada adab murid. Sebab kira-kiranya pokok pangkal mari daripada orang yang mengajar. Pokok pangkal ni gitu. Sebab kita nak mendengar ilmu yang bermanfaat, kena ada yang mengajar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu agama yang memberi manfaat. Ilmu agama Allah ni secara umumnya memberi manfaat. Secara umum ilmu agama Allah ni memberi manfaat. Tetapi terhasil manfaat ilmu ni, dia kena ra'i, pelihara akan tertib dia, susunan dia. Dan dia kena memulai dengan aham dia, memulai dengan hak keutamaan ilmu tu. Itu besar. Itu di antara hak adab muta'allim. Ada orang yang belajar. Dan orang yang belajar ni pula, dia kena ada muallim yang mengajar. Yang mengajar kena jagalah dia punya tertib, dia punya aham dia, keutamaan, supaya orang yang belajar boleh ikut tertib dan boleh memulai dengan keutamaan. Sebab apa? Sebab dinyatakan dalam kitab, umur kita ni, yelah, umur kita ni bukan kata umur yang panjang. Kemudian kelapangan masa kita pada ghalibnya, bukan kata kelapangan hak lapang sungguh-sungguh ghalib lah bagi orang yang tak ada hal lah. Secara ghalib umumnya masa lapang ni tak banyak. Jadi terhad saja. Jadi nak terhasil ilmu yang bermanfaat, kena ra'i, kena jaga dia punya tertib dia, dan kena mulakan dengan keutamaan dia. Kalau kita tak jaga tertib, kita tidak memulai dengan keutamaan, kita pakai lakoh, tidak ada manfaat. Keutamaan kita tidak dahulukan, kita pergi belajar ilmu-ilmu yang tidak menjadi keutamaan, tapi itu ilmu agama juga, tidak ada manfaat. Itu kena balik pada disiplin ilmu lah. Batulah kita dikhawatir dah ilmu yang memberi manfaat. Dan kita minta berlindung daripada Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak beri manfaat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali rahimahullah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah takut kita akan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menambah pengetahuan kita macam mana kita nak mengabdikan diri pada Allah, ilmu yang menambah pengetahuan pada kita untuk kita mengetahui apakah perkara-perkara yang boleh membinasakan pahala amal ibadah kita. Ilmu yang mana kita tahu dengan ilmu ni akan tipu daya syaitan contohnya, itu ilmu yang beri manfaat. Tapi yang pertamanya, ilmu yang menambah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nak menambah takut akan Allah, kita kena mengaji ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengenal Allah dan kita berpegang dengan akidah yang sebenar-benarnya. Itu ilmu yang pertama-tama, takut akan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian takut ni pula dia ada dia punya khauf, dia takut dia ada dia punya kedudukan pula. Mana kurang-kurang pegangan kita sebenar, solat kita sebenar, hati kita sebenar, tu takut akan Allah. Tapi amalan-amalan kita ni tak sama. Amalan sunat lah.
Alam amalan wajib tetap ada, amalan sunat tak sama. Kalau kata tak ada orang, kuat sikit. Kalau tak ada orang, kurang sikit. Dah takut kalau Allah seumpama tu macam mana pula? Tu mengikut kedudukan seseorang lah pula. Tu jangan kita nak takut ke Allah. Takut macam mana? Takut kau ada ilmu? Takut kau ada ilmu, royak je. Royak ilmu, rimah. Takut, tapi kalau nak tengok rimah, takut setara mana sangat? Nak takut tu, tahap takut. Tu tak boleh nak cerita tu. Tu kena balik daripada awal dulu. Ni tak boleh nak buat-buat. Nak takut ke Tuhan sampai pengsan. Itu takut tahap sahabat. Itu takut tahap awliya illah. Tu tak boleh nak buat tu. Jangan duk jember-jember hak gitu. Yang mana kita duk belajar-belajar ni kenapa? Kerana takut ke Tuhan lah. Takut pegangan salah, takut semayang kita tak betul, takut hati kita tak baik. Tu kita belajar ni, tu panggil takut lah tu. Tapi takut kita takut ilmu je, bukan takut yang sebenar-benar. Lepas tu kadang-kadang ta'at, kadang-kadang tak ta'at. Kadang-kadang hak zahir kita jaga, kadang-kadang hak batin kita tak jaga. Takut lah. Takut tu kodok-kodok orang awam. Dia takut kata hilang, takut kata hilang. Macam nak takut macam para sahabat. Nak cerita hak tu boleh ceritalah. Tapi itu serah ke Tuhan lah letak. Hak kegiatan kita jaga hak kegiatan kita je. Macam nak capai tahap tu, biar agak takut yang sebenar dulu. Walaupun takut dengan ilmu sekalipun. Kalau ilmu pun tak cukup, lepas tu nak buat lakon takut, ada apa hak tu? Lepas tu kata kena jaga tertib, aturan dia kena jaga. Jangan buat lompat-lompat gitu. Ni kena cerita macam mana sahabat takut, macam mana aulia takut. Buat cerita Nuh orang tahap mana? Tu ilmu tu kena jaga. Jangan apa tak jaga dia punya susunan dia. Dia punya susunan. Hamba Allah sebenar macam mana hamba Allah sebenar? Hamba Allah sebenar, hamba tidak merasai ada apa-apa pun. Dan hamba mana ada apa? Tidak merasai ada ilmu, tidak merasai ada amal, tidak merasai ada apa-apa. Itu maqam fana, maqam aulia. Itu baru hamba yang sempurna. Kita tak nak buat gitu-gitu tu. Tidak merasai ada apa-apa pun, tidak merasai ada pilihan, tidak merasai ada perbuatan, tidak merasai ada tarbiyah. Itu maqam aulia. Jangan lupa, salah lupa kau menafikan dipegangan ikhtiar usaha jabayah lalu dah pula kena. Ada apa apa ni? Ajar tidak mengikut susunan. Pula. Yelah kita dengar cerita orang-orang yang tinggi di sisi Allah Taala takut. Memang hebat. Iyalah nak sampai tahap tu tahap mana? Tu bukan kerjaan kita tu. Kerjaan kitanya belajar molek. Kita belajar tujuan nak betul amal, itu ilmu beri manfaat. Tujuan kita belajar nak betul hati kita dengan Allah, itu ilmu yang memberi manfaat. Walaupun kata tu belajar ilmu kodoh nak tahu dia punya istilah-istilah je, dah alhamdulillah dah. Istilah ilmu pun dah reti cerita minggu lepas tu. Istilah ai mustakmal pun dah reti dah. Nak cerita apa? Contohnya lah. Istilah ilmu pula istilah ilmu. Tu mustahak. Istilah ilmu, panggilan ilmu mustahak. Apa makna qada? Apa makna qadar? Mustahak memang istilah ilmu. Tapi waktu mula-mula, waktu pun kalau boleh lepas alhamdulillah dah. Dia terkadang cerita kena dengan susunan. Kita cerita orang-orang yang tinggi di sisi Allah Taala. Sebab apa? Sebab kita nak kenal diri, kita nak insaf diri. Mana kalau kita boleh buat amal koda-koda tu tak jadi pasti nak riak, ujub, takabur. Sebab apa? Orang tinggi Tuhan balas mana amal kedudukan hati dengan Tuhan, kita balas mana? Tu untuk insaf diri baguslah. Tak ada lah ujub kita, tak ada lah takabur kita. Ni kadang-kadang ada ilmu sikit berasa ujub takabur dah. Cerita macam mana orang alim, macam mana orang alim, ilmu dia macam mana, kita cerita. Tapi nak duduk sit,
itu bukan semua orang. Misal patah orang alim, tapi kita cerita ilmu orang alim begini, ya Allah, kita tak ada. Lah tu kitanya. Tapi alhamdulillah, sikit-sikit pun kurniaan daripada Allah, kita bersyukur. Kita bersyukur. Tapi kita tak akan timbul wujud takabur sebab kita tengok orang atas. Tapi kita bersyukur sebab kita tengok orang bawah. Hak langsung tuan tak buka hati dia nak belajar. Kita bersyukur kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Cerita macam mana amal orang yang hampir dengan Tuhan. Basirah hati orang yang hampir dengan Tuhan. Rohani orang yang hampir dengan cerita. Oh tingginya mereka, kita wa amal. Alhamdulillah dah kau dah wa amal tu. Tapi tak ada lah aku amal aku. Tak ada lah gitu. Tapi nak tercapai alim sungguh tu bukan semua orang. Nak tercapai kedudukan di sisi Allah Ta'ala macam para-para sahabat, para-para awliya, tu jangan duduk jember gitu. Cerita untuk insah diri baik, tapi cerita nak kita nak ambil situ, ambil kok mana? Nak ambil kok mana? Kalau ilmu amal hak asas-asas pun tak apa nak luluh ni. Tak apa nak luluh. Ilmu hak amal hak asas-asas. Lepas tu duk cerita orang nun biar duduk situ pun orang nak susung ilmu yang beri manfaat. Ni orang yang mengajar menggunakan lidah. Barulah orang yang mendengar menggunakan telinga, mendengar yang terdahulunya ilmu yang memberi manfaat. Orang mengajar, orang yang mendengar, sama-sama mahsyar. Itu je lah. Jagalah kita. Orang mengajar kena jaga, orang mendengar kena jaga. Sama-sama akan diperhitungkan di mahsyar. Panjang ceritaan. Yalah. Orang mengajar panjang ceritaan, orang belajar panjang ceritaan. Kemudian orang mengajar, orang belajar ni guna kitab. Ada tuang dia panjang pula pembicaraan apa. Tuang dia dapat manfaat yang berpanjangan lah. Tuang kitab Syekh Qadir Al-Mandili. Tuang kitab ni pula ada guru dia pula yang jadi dia boleh mengarang kitab ni. Guru dia pun dapat manfaat. Tu. Sebab tu kata ilmu agama dia kena ada silsilah molek. Kena ada silsilah molek. Kena belajar, dia tak boleh membaca sendiri. Jangan setakat nak menghidupkan kitab surah. Nak menghidupkan kitab surah. Nak menghidupkan kitab-kitab lama ni. Tapi belajar ke tak yang nak menghidup tu, membaca sendiri. Kena kira belaka tu. Supaya mengajak engkau dengan dia akan ilmu yang beri manfaat. Kemudian saya tak ingat nak tanya. Minggu lepas ada kata Jawi cetakan baru tu ada macam terkurang gitu. Hak mana hak tak ada? Hak saya baca ni hak kuning, hak kuning saya baca ni hak lama. Hak kuning. Hak tu hak putih. Ni ngaji kitab turah, kitab kuning ni. Hak dak ngaji kitab putih gitu. Dia pakai kitab putih. Hak mana tak ada? Hak mula-mula tak di mana? Supaya membaca engkau akan Quran. Tak ada. Jadi adanya ke apa? Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi kamu supaya membaca. Dia orang Jawi tu membaca. Mana? Akan Quran. Dah? Ada? Dan segala zikir tak ada? Ada. Dan pengetahuan yang bermanfaat? Tak ada. Dan supaya mengajar ada? Jadi saya baca daripada mula tak ada Dan pengetahuan yang bermanfaat lepas tu? Umi kata molek kan hak Jawi.
dan segala zikir dan pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian tak ada begitu. Kemudian tu apa dia tulis? Dan pengetahuan yang bermanfaat. Lepas tu main tengok. Tak ada balang ni. Dan segala zikir dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Sebaris ya tak ada. Boleh tangkir lah. Kita ngajar balas lain, tukang menadah kitab lain. Ni saya tahu kang ni. Ni kata sebaris tak ada ni. Jadi ada orang cerita dia kata minggu lepas ustaz baca tu kita tak ada, dia kata. Tak ada mana pula. Dia kata Umi ada. Umi ada. Saya ada. Saya ada masalah. Muka surat berapa tu? Muka surat sama je, muka surat 10. Sama. Mana fasal yang ketiga tu pada menyatakan lidah, baris yang kedua daripada atas. Sama. Muka surat sama. Sebab ada kitab, macam contoh saya baca Faridatul Fara'i, Jawi, sama-sama Jawi lah, tapi kitab lain. Mana saya cetakan lain, orang mengaji cetakan lain. Muka surat tak sama, baris tak sama. Saya mengajar cerita semua muka surat dan baris. Siapa boleh katakan dekat setengah kitab baru tahu. Yang mana saya royak muka surat dengan baris tu tak sama dengan tukang ngaji. Lepas tu hok duk royak semua hari tu warna, dak ada warna tak jumpa dia kata. Lepas tu apa dak royak? Baru tahu. Sebab tu saya baca Faridatul Fara'i, saya beritahu muka surat, saya ada kitab baru. Kalau kitab lama saya tu memang saya pakai kitab lama lah sebab ngaji kitab tu. Tapi beritahu muka surat tu tengok. Tengok dulu di rumah. Kitab cetakan baru tu muka surat berapa, baris berapa. Tapi hok ni sama je muka surat. Hok saya ni samalah dengan tu. Sama muka surat je. Tapi kalau di muka surat kemudian ni tak sama dalam baris. Dah tak ada sebaris tu. Jadi hak tak adanya, hak ada supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir. Situ buatlah tanda tu, tanda apa dia? Y terbalik tu. Kenal tau? Aku panggil apa gitu? Apa panggil apa tu dia buat? Gini, dia buat gining tu. Apa panggil apa? Saya biasa sebut Y terbalik. Tak tahu apa dia lah. Apa panggil apa? Sekarang ni kita nak tanda tadak tu kan kita buat buat gitu tu. Dipanggil apa gitu? Buat terbalik tu cakap kapung, Y terbalik. Apa benda dia sebenarnya tu? Mana buat gitu, tulis tepi. Hak tadaknya dan pengetahuan yang memberi manfaat dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Itu nak tambah. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan tu ada. Jadi yang nak kena tambahnya dan pengetahuan yang memberi manfaat dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Itu tak ada. Mana apa? Sebaris. Dan pengetahuan yang bermanfaat dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Itu tak ada. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan tu ada. Dah.
Macam contoh kitab Munyatul Musalli. Saya pakai cetakan lama sikit lah. Orang duk mengaji pakai cetakan baru. Dia punya muka surat sama, baris sama, tapi ada yang hak baru ni sudah dibaiki. Kesilapan cetakan hak saya pakai. Lepas tu kadang saya kata sini kena baiki ni. Kena buang satu perkataan kau. Dia kata hak dia comel. Hak dia comel. Hak Munyatul Musalli Jawi hak baru. Tapi dia punya muka surat sama, baris sama. Hak tak sama tu lah Faridatul Faraid. Boleh mengajar, bertahu mengajar. Beritahu muka surat, beritahu baris, tak tahu pun saya muka surat lain, orang mengaji muka surat lain. Bertahu mengajar, kemudian baru tahu. Lepas tu tanya, sebenarnya masa saya beritahu baris muka surat tu, tengok ke tak? Orang ni tak kata apa, orang ni tak kata apa. Boleh pegang kitab saja orang kali. Takut dengan buta Jawi tak tahu dah. Kurang ni. Memang sahih. Muka surat lain. Baris tu memang lari sungguh lah. Ni mungkin tu ya sikit. Sebab tak ada sebaris. Mungkin baris tu beza sikit lah. Tapi muka surat sama. Minggu lepas dia kata, ustaz baca tu tak ada dalam hak dia. Dia kata ada dalam hak Rumi. Tapi terdahulu yang saya ada baiki baris salah apa semua ayat Quran tu, tiba-tiba hak baru comel. Ada kan terdahulu kan saya ada baiki baris ayat Quran. Hak dalam kitab saya ni baris dia salah. Baris dia tak betul lah baris dia ni. Maka kalau ayat Quran kalau baris tu salah, wajib kita baiki. Bila saya baiki, kena-kena hak dalam cetakan baru ni baris comel dah. Hak terdahulu inna sam'a wal basara wal fuada. Hak saya nya kulla ulaika. Dia kullu. Tapi hak tu memang kullu. Hak saya kulla. Dan saya mengaji memang saya baiki, guru suruh baiki, bukan kulla, kullu. Bila saya baiki kullu, tiba-tiba hak pakai kitab baru, macam betul lah kullu. Hak tu baiki dah tu. Hak saya salah baris. Hak ni hak baru tak cukup satu baris, paruk tu. Ni hak dia punya masalah kitab Jawi. Biasa. Dalam kitab Usyahul Afrah ada satu baris tak ada. Dan kitab Mata'im Badrik ada satu baris tak ada. Ni satu baris tak ada. Tak pernah berhati. Tambah sikit lah sani dan supaya mengajak engkau dengan dia akan ilmu yang bermanfaat. Baca jugalah, kena-kena tak ada. Dan supaya mengajak engkau dengan lidah akan ilmu yang bermanfaat. Mengajar ilmu yang bermanfaat. Nikmat lidah, nikmat kurnia Allah yang besar. Yalah. Lidah kadang-kadang boleh sebut dengan jelas. Ada juga yang kadang-kadang dia nak sebut pun payah ada. Ilmu banyak tapi nak cerita tu. Dia kekurangan di situ. Tapi bila Tuhan kurnia lidah kita tu pasal mana tak gagak tak apa, guna molek lah. Itu nikmat kurnia yang besar. Sebab apa? Mengajar ilmu yang bermanfaat ni besar lah. Tapi kalau mengajar ilmu yang tidak ikut tertib dia, hak berat laginya mengajar ilmu yang salah pula. Ajar ilmu pegangan tapi pemahaman salah. Sebab apa? Sebab tidak berguru, faham sendiri, ajar salah. Nak kira mana pula tu? Mengajar ilmu yang bermanfaat. Contoh mengajar ilmu akidah, hak tu sebesar-besar ilmu. Tapi macam mana pula kalau kita mengajar ilmu akidah dengan pegangan yang salah? Mengajar ilmu akidah, akhirnya pergi kepada akidah Jabariyah, menafikan di pegangan akan ikhtiar usaha. Mengajar ilmu akidah untuk memastikan bahawa akidah kita akidah yang sebenar, bukan akidah yang kufur. Tiba-tiba kita mengajar ilmu akidah kemudian mengkafirkan orang mukmin. Dalam kitab tauhid akidahnya berpegang berlaku secara tabi'i semula jadi pegangan tu kafir. Berpegang. Tiba-tiba kita mengajar
tanpa belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, hanya membaca sendiri, dan kitab kata berpegang, berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Pisah, memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi, itu kafir. Itu pegangan. Macam mana nak tahu pegangan? Tubik cakap kok mulut. Pisah tajam molek putus, api kuat molek hangus. Tu berpegang dah tu. Kafir dibubuh. Pada itu hanya percakapan sandar kepada asbab. Percakapan dipanggil isnad majazi. Sandaran sementara saja kepada asbab zahir. Pegangan kita tetap tahu yang memutuskan Allah buat, yang menghanguskan Allah buat. Bukan pisah, bukan api, bukan nasi, bukan obat. Kenyang Allah yang buat, sembuh Allah yang buat. Tapi kita cakap makan 2 pinggang dak kenyang. Cakap sedap macam itu. Kadang-kadang cakap, ni orang rupa agama lah ni. Bawa agama. Tapi salah ajaran. Parut. Biasa orang cakap kan, oh kena molek hari ni. Lauk tu lah. Palu kena dengar selera kita. Bila kena molek lauk hari ni, mana palu molek, oh kenyang. Kafir pun cakap gitu. Bukan nasi yang mengenyangkan Allah. Ini benar pernah berlaku dalam masyarakat seumpama ni. Tambahan pula kalau cerita bab makan ubat pula siap. Mung ni kata ubat Panadol, antibiotik contohnya. Panadol hilang pening kepala. Mung ni pegang Panadol bekas kafir. Dia ngaji seumpama tu. Itu bukan setakat ilmu yang tahu bermanfaat, itu ilmu sesat. Mengkafirkan orang mukmin, siapa yang akan jadi kafir? Yang mengkafir tu jadi kafir. Man kafara mukminan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan mukmin, kafir itu balik ke dia. Saya belajar dengan guru ajar gitu. Masalah tu, guru yang mengajar. Kita mengajar ilmu sebenar pun, kalau dah ikut dia punya tertib keutamaan tu pun salah dah. Kita orang mengajar ni pula, orang mengajar ada adab dia. Adab orang mengajar. Hendaklah ia menegur orang belajar mufadhil kifayah sebelum selesai belajar mufadhil ain. Kita kena tegur orang, kena royak orang belajar. Jangan duk belajar mufadhil kifayah, ngaji mufadhil ain dulu. Itu adab orang mengajar. Mufadhil kifayah tu fardu, ilmu sebenar, ilmu betul. Tapi kalau kita tak beri peringatan seumpama tu, kita tidak beradab dalam mengajar. Ilmu sebenar, tapi tak ikut lima tertib keutamaan dia. Tapi kalau ilmu tu salah, tu berat. Sebab tu nak mengajar, nak menghidupkan kitab surah contohnya, kena belajar molek. Kena belajar. Kita orang dengar ni tak ada telinga je. Orang nak mengajar tu kena penting, kena jaga molek. Tadi sama-sama mahsyar belaka. Yang mengajar mahsyar, yang mendengar menggunakan nikmat telinga mahsyar. Itu kena jaga. Lepas tu sini dia khaid, mengajak engkau dengan dia, dengan lidah akan ilmu, yakni ilmu agama, ilmu syariat yang memberi manfaat. Secara umum ilmu agama semuanya beri manfaat, tapi kita wajib kena jaga dia punya susunan dia dan keutamaan dia dalam keadaan masa kita yang kita boleh tupu pada belajar ni masa yang singkat. Kalau kita belajar sepenuh masa macam duk pondok, itu cerita lain. Daripada pagi sampai malam, pagi pas malam, kitab belah-belah uti sehari semalam, itu lain cerita lah. Sebab sepenuh masa kita tupu dah belajar. Tapi kalau kita belajar ni kodoh-kodoh, kita kena pentingkan susunan dan keutamaan. Sebab ilmu fardu ain kepada kita ada 3, bukan 1. Tauhid, fiqh, tasawuf. Yang mana ketiga-tiga ni kewajipan bermula kepada kita, mula daripada umur kita balik. Bukan mula daripada kita mari kesedaran, bukan. Kewajipan bermula daripada kita mukallaf, berakal serta sampai umur. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.